Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu dalam pengajian yang pertama untuk kitab Safinatun Najah. Dan kitab Safinatun Najah ini kitab yang masyhur yang telah digunakan pakai di seantero Asia kita dan juga kebanyakan negara Arab. Di antaranya Yaman mulakan pengajian dengan kitab Safinatun Najah. Begitu juga negara Asia, mudah kata semua negara Asia mulakan pengajian fiqh untuk mubtadiin, budak-budak baru ngaji dengan kitab Safinatun Najah. Begitu juga kita di sini, kita mulakan pengajian kita dengan kitab Safinatun Najah. Kenapa dipilih Safinatun Najah? Di antaranya beberapa sebab. Safinatun Najah ini bukan ayat menghina, tapi kita harus fahami. Safinatun Najah ni bukanlah hebat sangat sehingga kalau kita nak bandingkan dengan kitab-kitab yang besar. Tetapi dengan kitab Safinatun Najah inilah yang menjadikan kita dapat sampai ke kitab yang besar, yang hebat. Jadi bermakna ada kehebatan dalam Safinatun Najah ni yang menjadikan kita sampai kepada kitab yang hebat. Jadi mudah kata jangan salah faham dengan ayat yang telah kita sebutkan tadilah. Alhamdulillah, hari sebelum-sebelumnya kita buat pengajian Nahwu, Sharaf, dan ini beginilah akan berjalan dalam mingguan kita. Iaitu hari apa? Hari Rabu Nahwu, hari Sabtu Sharaf, dan juga hari Ahad ialah hari fiqh. Ini akan berjalan sepanjang beberapa tahun dan saya mohon kepada Allah SWT dan mohon doa daripada antum untuk doa supaya berdoa untuk saya agar saya dapat mensyarahkan beberapa kitab. Di antaranya saya rancang sendiri adalah untuk sampai kepada Umdatus Salik dan seterusnya. Yang penting kita buat target utama sampai Umdatus Salik. Seterusnya akan naik. Dan ini untuk membantu para pelajar yang barangkali tak jumpa mentor untuk mengaji agama, baik dia di Malaysia ataupun dia di negara Arab. Yang mana sepanjang dia duduk kat negara Arab ni tak jumpa untuk guru yang membantu. Maybe Syekh Arab ni cakap bahasa Arab, jadi kami susah nak faham. Ya dah, kami ni Ustaz Melayu, syarah bahasa Melayu, tinggal nak rajin. Ataupun dia kata ada dah Ustaz Melayu, tapi Ustaz Melayu tu syarah sampai satu pengajian sampai 2 jam, 3 jam, kami tak boleh tahan. Tak apa, ini tak sampai sejam. Jadi apa, ini yang kami usahakan, saya usahakan, dan ini harapan saya lah. Dan mohon doa, saya mohon daripada antum untuk mendoakan saya dapat tercapai semua ni. Dan insyaAllah saya tak nak mukadimah yang terlalu panjang. Biodata pengarang Safinatun Najah, antum boleh buka Google. Saya tak perlu syarah, saya hanya perlu nak selesaikan masalah masalah kitab. Adapun untuk nak cari biodata, buka biodata dia. Banyak biodata beliau, ada yang cerita panjang lebar, ada cerita pendek. Mudah kata pengarang Safinatun Najah adalah seorang ulama yang hebat, asal daripada Yaman, Hadrami, iaitu Hadramaut, dan berpindah ke Indonesia di Betawi. Betawi itu dekat dengan Banten lah, jadi bolehlah dibaca sirah-sirah beliau. Dan kitab beliau diguna pakai daripada hidupnya sampailah sekarang. Lebih kurang dah, kita kata dah 200 tahun pun mencapai. Dah mencapai 200 tahun kitab beliau digunakan. Ini menunjukkan keberkatan kitab beliau lah. Baik, kitab Safinatun Najah ni di antara kitab yang basic. Bagi yang pernah ikut pengajian tafakuh dalam grup tafakuh saya, grup tertutup kita, dia dah ngaji satu kitab. Dan kitab tu sebenarnya level dia di bawah Safinatun Najah. Safinatun Najah. Akan tetapi di sini kita buat perbezaan, iaitu kita fokus kepada kitab Arab, tak fokus kepada ayat Melayu. Jadi kat sini kalau yang merasa nak ngaji kitab Melayu, salah gitu. Di sini fokus macam mana kita nak membaca kitab. Macam mana nak ajar kita untuk faham kitab. Tapi kita berikan jugalah maklumat, bukan kitab semata-mata, kita bagi juga maklumat. Di sini antum akan merasa macam mana kita mengaji fiqh guna kitab Arab. Itu antum akan rasa. Baik, kita mulakan dengan Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada diri kita sendiri supaya Allah Ta'ala beri taufik dan mudahkan urusan kita untuk khatam kitab ni, insya-Allah. Dan juga Fatihah untuk pengarang, pensyarah
semua pensyarah-pensyarahnya, baik syarah melalui kitab ataupun syarah melalui lisan. Dan juga kita fatihahkan juga khususnya kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana disebabkan beliaulah kita melakukan solat. Ajaran beliau lah yang mengajarkan kita cara untuk solat. Begitu juga jangan lupa kepada imam mazhab kita, itu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Tengok pada kitab. Bismillahirrahmanirrahim maknanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Mengasihani. Itu kalau terjemahannya. Tapi makna kat sini adalah Bismillah dengan nama Allah, itu pun dengan ketinggian Allah. Dengan ketinggian Allah. Allah itu apa? Allah itu alamun ala dzatil aliyah. Satu kata nama bagi zat yang maha tinggi, yang mempunyai ketinggian. Ketinggian segi tempat ke tak? Ketinggian segi martabat. Makan, bukan makan tapi makanah. Gitu. Ar-Rahman, Ar-Rahman makna Ar-Rahman ialah al-mun'imu bi jala'il ni'am, yang memberikan nikmat dengan sebesar-besar nikmat. Dan makna Ar-Rahim juga, makna Ar-Rahim pula ialah al-mun'imu bi daqa'iqin ni'am. Al-mun'imu bidaqaiqi an-ni'am, yang memberikan nikmat dengan sekecil-kecil nikmat. Jadi ada orang katanya nikmat sebesar nikmat tu macam mana, nikmat sekecil tu macam mana? Nikmat sebesar-besar nikmat ni adalah kita panggil kurniaan Allah Ta'ala kepada kita berbentuk nikmat Islam, nikmat iman, gitu, nikmat taqwa. Itu benda-benda yang besar. Tapi nikmat yang kecil ni macam makan, minum, kahwin. Kahwin walaupun mahal tapi dia nikmat yang kecil. Allah Ta'ala bagi pada orang kafir, Allah Ta'ala bagi orang kepada kita. Tapi iman, Islam, Allah Ta'ala bagi pada beberapa orang yang Allah nak bagi saja. Faham? Lalu inilah, ada sebahagian ulama mengatakan Ar-Rahman ni maknanya ialah yang memberi, yang mengasihani makhluknya di dunia, yang mengasihi, yang menyayangi makhluknya, yang memberi rahmat kepada makhluk-makhluknya, baik sama ada muslim ataupun kafir, tetapi di dunia. Itu rahman lebih besar. Ar-Rahim pula yang memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang muslim sahaja, di mana? Di akhirat kelak. Itu kerana rahmat Allah untuk di dunia ni ya umum. Tapi rahmat Allah di akhirat nanti hanyalah untuk orang-orang yang layak untuk mendapat rahmatnya, itu seperti syurga. Jelas ke itu? Jadi, Alhamdulillah, mana-mana orang ataupun mana-mana pengarang, mana-mana ulama, kebiasaannya memulakan kitab mereka dengan bacaan Bismillah. Kenapa? Mulakan dengan Bismillah ni kerana beramal dengan Al-Quran, hadis dan juga pandangan perbuatan ulama. Dalil daripada Al-Quran, Allah Ta'ala memulakan setiap surah dengan Bismillah. Ini menunjukkan bahawa ada satu perkara penting dalam Bismillah. Sekalipun Bismillahirrahmanirrahim menjadi ikhtilaf para ulama kita, sama ada dia wajib dibaca dalam sembahyang ataupun tak. Seperti mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan juga mazhab Hanbali mengatakan wajib. Tetapi mazhab Hanafi mengatakan tidak wajib. Sebahagian pandangan lagi mengatakan wajib. Walaupun ada sedemikian, tetapi tetap mereka mengatakan, itu ulama yang mengatakan bahawa baca Bismillah ni adalah hukumnya tak wajib, tetap mereka mengatakan sunat. Faham? Oleh kerana itu, nak memulakan suatu perkara yang baik, ada kebaikan yang besar jikalau kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua daripada hadis, iaitu kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' abtar ajzam. Itu apa? Setiap perkara yang ada padanya kebaikan yang tiada dimulakan dengan Bismillah. Itu makna kata perbuatan yang ada kebaikan, itu benda tu berkitar wajib. Kalau benda tu wajib, maka baca Bismillah wajib. Nampak? Kalau benda tu sunat, macam baca Bismillah sunat. Seperti apa? Baca Fatihah dalam solat. Baca Fatihah dalam solat. Hukumnya ialah wajib. Maka baca Bismillah pun wajib juga. Faham? Lalu, baik, benda yang sunat. Sepertinya apa? Sepertinya kita nak... Sepertinya kita nak... Allahumma salli sallim. Allahumma salli sallim. Nak buat apa yang benda sunat misalnya? Kita nak membaca buku, kita nak menulis buku, itu benda-benda yang sunat, maka kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Benda yang jaiz, yang bukan leceh, seperti kita nak makan, maka kita baca Bismillah, itu benda yang mubah.
Jalan-jalan saya. Jalan-jalan Ada lari dulu. Tapi untuk kita membaca Bismillahirrahmanirrahim pada perkara yang makruh, maka dimakruhkan. Misal, rokok. Saya jurus kepada rokok ialah makruh. Saya tak kata haram. Itu pandangan saya, nak tolak-tolak suka hati lah. Gitu ya. Jadi apa? Rokok ialah makruh. Jadi orang yang isap rokok, dia baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apa? Maka ianya ialah Allahumma salli ialah makruh. Ataupun kita nak mulakan dengan baca dengan perkara yang haram. Kita nak buat benda haram lalu kita baca bismillah. Maka hukumnya ialah haram. Seperti kita nak minum arak, maka kita baca bismillah. Baca bismillah tu mendapat dosa, tak dapat pahala pun. Faham? Ada perkara jaiz, perkara yang mubah, yang mana kalau kita baca bismillah pun tak dapat pahala juga. Misalnya apa? Nak cuci buntut. Nak cuci najis. Nak sapu sampah. Buang kotoran najis. Lalu kita baca bismillah, maka di situ tidak mendapat pahala kerana tidak dimasyru'kan. Juga ada kalau kita nak buat benda sunat tapi kita tak dapat pahala juga. Ada juga. Baik, misalnya kita nak berzikir. Kita nak berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ataupun kita nak berzikir Allahumma salli ala Muhammad, ala Muhammad. Lalu kita mulakan dengan bismillah. Adakah itu dimasyru'kan? Tidak dimasyru'kan. Tidak disyariatkan. Tidak disuruh pun untuk kita baca bismillah ketika kita nak Allahumma salli alaihi ketika kita nak berzikir segala bagai itu tidak disyariatkan. Faham? Itu apa? Hujah daripada hadis. Adapun yang ketiga, hujah daripada ulama kita. Ulama kita daripada setiap zaman kalau nak memulakan kitab dia mesti mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu jelas. Itu tiga perkara penting. Lalu kata pengarang setelahnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu segala puji, mana alif lam kat sini alif lam ma'rifah tapi ada makna dia lil istihqaq ke, lil ikhtisas ke, lil ahdi ke. Lalu kata ulama di sini lebih kepada lil istihqaq, untuk selayak-layak. Jadi alhamdu, puji-pujian ini yang selayak-layaknya ni untuk siapa? Lillah, untuk Allah Rabbil alamin, Tuhan. Rabbil itu adalah Tuhan ataupun penjaga al-alamin, bagi sekalian alam. Jadi disebut alam kat sini ada terkadang membawa kepada untuk manusia dan juga jin sahaja. Terkadang membawa kepada manusia, jin dan juga makhluk yang lain. Bawa pada makna gitu. Jadi di sini lebih kepada apa? Lebih kepada bukan lebih kepada lah, makna di sini untuk manusia, jin dan juga sekalian makhluk yang lain. Sekalian makhluk yang lain. Wa bihi nasta'in. Wa dan. Bihi dengannya. Bi tu dengan. Ha tu nya. Nya tu balik pada mana? Gitu. Billah. Balik apa? Billah. Dan dengan Allah lah. Apa kita buat? Nasta'in. Nasta'in tu apa? Kami meminta. Na tu kami. Kami meminta tolong. Jadi apa? Pengarang nak mulakan kitab beliau ni, nak mensyarahkan benda tulis kitab fiqh ni berkaitan dengan agama ni, dia minta tolong kepada Allah. Ini di antara adab dan juga perkara yang harus dijaga. Kerana apa? Ini ulama kita tahu bahawa perkara yang baik dan juga buruk tu datang daripada Allah SWT. Allah Ta'ala yang takdirkan. Lalu ketika mana kita nak buat baik ni, kita takut benda buat baik ni tak jadi baik, tak siap ke apa ke, tak diredai, maka kita minta tolong, ya Allah, aku minta tolong hang, aku nak buat kerja ni. Dan dengan Allah Ta'ala lah kita minta tolong agar kerja baik yang kita nak buat ni diterima. Gitu. Ala umurid dunia. Ala apa? Ala tu atas. Ingat sampai bila? Ala atas. Ataupun terkadang membawa makna untuk. Faham gitu. Ala umur. Umur tu jamak kepada amrun. Amrun ni mana kita perkara-perkara. Atau apa? Atas ataupun untuk perkara-perkara ad-dunya wad-din. Ad-dunya, perkara-perkara dunia. Itu perkara-perkara yang ada urusan dengan dunia. Seperti kita minta tolong Allah nak makan. Ya Allah, bagilah kami mudah untuk makan. Itu minta tolong. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk kahwin. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk buat kerja. Itu pun nas. Itu apa? Umur dunia. Wad-din dan umur din, umur agama. Umur agama ialah umur yang berkaitan dengan akhirat.
Kenapa dia kata din ni ada kaitan akhirat? Kerana ad-din di antara salah satu nama bagi hari akhirat. Berarti apa? Maliki yaumiddin. Hari kepada raja kepada hari agama. Ad-din tu nama bagi hari akhirat tu, raja kepada hari kiamat, raja kepada hari akhirat. Maaf. Kerana nama bagi hari akhirat ada lebih kurang 360 nama. Saya kumpulkan dalam syekh saya. Saya ada kumpul juga dalam kitab saya, Akidah Tauhidiyah, seingat saya. Saya tak ingat sekarang, tapi sebab tu saya kata saya ingat. Juga ada dalam kitab guru saya, Syekh Hisham Al-Kamil, dalam kitab dia Khulasatul Kalam fi Syarh Aqidatul Awam, kitab yang nipis, senang sangat-sangat, dan di situ ada tentang disebutkan beberapa lebih kurang 20 ke 30 nama hari kiamat. Dan boleh dirujuk di sanalah insya-Allah. Bila-bila masa kita ada rezeki, kita dah baca insya-Allah. Wa sallallahu dan selawat lah, dan salla ni fa'il amar fa'il madhi, dan telah bersalawatlah oleh Allah. Wa sallallahu tulis itu. Dan telah bersalawatlah Allah. Itu Allah Taala bersalawat. Kepada siapa Allah Taala bersalawat? Ala sayyidina, ke atas Sayyid tu apa? Sayyid tu penghulu. Asal perkataan sada yasudu, man sada min sadal qaum. Daripada apa? Orang yang mana mengetuai sebuah kaum. Jadi apa? Sayyid tu ketua penghulu. Ni kami. Jadi apa? Penghulu kami, ke atas penghulu kami. Siapa penghulu kami tu? Muhammadin. Khatam boleh baca, Khatim boleh baca. Ikut berbeza nuskah kita lah. Kat atas Sayyidina Muhammad, Muhammad lah nama Nabi kita. Penghulu kita tu Khatim, Khatam itu penutup. Penutup. An-Nabiyyin, Nabi Muhammad SAW tu adalah penutup kepada Nabi wa alihi. Wa ni dan. Dan apa? Dan selawat. Dan Allah Ta'ala juga berselawat. Alihi, ke atas ahli keluarganya. Siapa ahli keluarganya? Ulama' berikhtilaf dan makna ni. Tapi mudah umum dia. Kalaulah di maqam zakat, untuk bayar zakat, maka tak boleh bayar kepada ahli keluarga Nabi. Maka itu dimaksudkan orang yang beriman daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kalau dimaksudkan segi doa, maka yang dia maksudkan adalah sekalian mukmin, dan itu yang selayaknya. Dan itu yang selayaknya di maqam sini, itu di sini maqam doa. Faham? Wa sahbihi, dan ke atas ke sahabatnya juga. Siapa sahabatnya? Orang yang bertemu dengan Nabi SAW. Itu sempat bertemu dengan Nabi SAW. Dan beriman dengan Nabi SAW. Dan mati beriman. Ajma'in. Ajma'in adalah taukid. Apa makna ajma'in? Ajma'in apa? Sekaliannya. Itu sekalian sahabat. Sekalian anak cucu, anak ahli keluarga Nabi. Jadi kita ni termasuk tak ahli keluarga Nabi? Ya, kita termasuk. Sekalipun kita bukan ahli keluarga Nabi, tapi kita termasuk dalam ahli keluarga Nabi. Maqam apa? Fi maqamid du'a, dalam maqam doa sahaja. Jadi baik balik kepada atas tu, apakah makna salawat? Maka yang biasa mengaji dengan saya, dia dah tahu dah. Apa salawat ni? Makna kata salawat ni daripada Allah, maknanya ialah apa? Ialah rahmat. Gitu. Maknanya ialah rahmat. Itu Allah Ta'ala bagi rahmat. Salawat dari segi malaikat, maknanya ialah istighfar, memohonkan ampunan. Kalau tak mohonkan ampunan untuk Nabi, dia memohonkan ampunan untuk kita, keluarga Nabi juga. Selawat, manakala selawat daripada kita, selain pada Allah, selain pada malaikat ni, maknanya ialah doa. Kita doa untuk Nabi. Nabi perlukah selawat kepada kita? Ini masalah detail yang mana perlu difahami dan tak perlu diwar-warkan. Orang yang mengaji, insya-Allah dia faham. Orang yang tak mengaji, tak payah kita nak sibuk-sibukkan. Kalau orang tanya kita, Nabi perlukah kepada selawat kita? Maka kita kata, ya, Nabi pun perlu kepada selawat kita. Kenapa Nabi perlu sedangkan Nabi dah di maqam yang tertinggi? Kerana Nabi nak mencapai maqam yang tertinggi dalam syurga. Oleh kerana itu, Nabi minta kita selawat kepada Nabi. Nampak? Ini penting dia. Tetapi atas jalan adab, kita tidak mengatakan sedemikian. Kita tak kata Nabi perlukan aku. Tidak. Sebaliknya, kalau kita melihat ke segi detailnya, kita lah yang perlukan Nabi. Buktinya apa? Kita selawat sekali, Allah Ta'ala bagi kita 10 kali rahmat. Siapa yang lebih perlu? Nabi hang selawat sekali, Nabi dapat sekali. Tapi hang selawat pada Nabi, hang dapat 10 kali. Jadi mana kata apa? Kita yang lebih memerlukan selawat daripada selawat kita yang lebih memerlukan selawat Nabi itu. Faham. Jelas ke itu. Wala haula.
wa dan la tiada, haula tu daya. Tiada daya. Apa makna tiada daya? Tiada daya untuk menolak keburukan. Tu dia macam tu. Wala dan tiada. La ni kalau ingat mana-mana pun kitab pun kalau la tu maknanya tidak. Antum buat point kat tu kitab yang mau mengaji kitab bahasa Arab ni lah, buat point la maknanya tidak, senang. Tak payah fikir-fikir jauh-jauh. Wa maknanya apa? Dan. Tak payah fikir jauh-jauh. Au, alif waw maknanya atau, senang. Itu senang bahasa Arab ni. Kena ingat. Ada beberapa perkataan yang dah tak boleh berubah dah. Macam la tak boleh berubah dah. Tidak. Faham? Itu ingat perkataan la. Tidak. Gitu. Apa? Dan tiada daya dan tiada kuwah. Apa kuwah? Kekuatan. Apa kekuatan? Dan tiada kekuatan untuk melakukan ketaatan. Illa pun satu je makna dia. Illa apa makna dia? Kecuali. Ingat tu sebab tu asyhadu alla ilaha illa. Nampak? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan illa melainkan Allah. Illa. Satu je makna. Tak ada yang lain. Dalam bahasa Inggeris kita panggil accept. Accept. Gitu. Melainkan apa? Billah, dengan bantuan, dengan taufik daripada Allah. Gitu apa? Al-Ali. Al-Ali nama Allah Ta'ala yang bermaksud yang tinggi. Apa yang tinggi apa ni? Yang tinggi segi apa? Kedudukan. Bukan tempat duduk. Kedudukan. Martabat. Al-Azim yang besar. Apa yang besar? Yang agung. Gitu. Yang agung. Faham? Jadi kat sini pengarang datangkan semua mukaddimah ni atas jalan apa? Atas jalan at-tabarri. At-tabarri. Wala haula wala quwwata illa billah itulah. Kenapa kita aku nak tulis ni, aku nak buat baik ni ya Allah. Aku nak tulis kitab yang baik ni. Dan takkan aku boleh buat baik ni. Aku takkan boleh terdaya untuk nak melakukan kebaikan dalam penulisan kitab aku ni melainkan dengan Engkau ya Allah. Itu. Ini masalah dia. Bagi yang ikut pengajian Safinah tahun depan, insya-Allah semua ni tahun depan lah. Yang daripada syarah saya. Sebenarnya syarah tu dah mencapai hampir kita dah akan usahakan sampai 600 muka surat, nak sampai 500 je, tapi akan sampai 600 muka surat. Lalu bila siap nanti kita akan kurangkan sedikit, maybe kita akan jadikan 300 sahaja, satu saya simpan, satu lagi saya akan kurangkan dan kita akan keluarkan kitab tu insya-Allah. Kalau tak ada rezeki duit nak keluarkan, kita akan keluarkan melalui PDF saja. Kita akan bagi pada pelajar-pelajar yang ikut pengajian kita. Dan dalam tu antum akan jumpa macam-macam maklumat. Tetapi itu bukanlah poin kita. Bukanlah poin kita untuk nak detail nak ke arah tu, kerana itu untuk orang awam yang hanya sekadar nak pelepah fardu ain. Faham? Tapi untuk kita kat sini kita lebih untuk nak menjadi orang-orang yang insya-Allah kita doakan agar kita mengaji kita Arab ni kita boleh menjadi manfaatlah untuk orang. Ya, kita tak adalah niat kita ni nak jadi ustaz ke apa ke, tidaklah, tapi kita nawaitu ta'alluma wa ta'lima. Itu doa daripada Imam Haddad. Apa saja aku niat aku mengaji dan aku niat aku nak mengajar. Niat macam tu. Itu di antara doa. Buka doa Imam Haddad dan saya pernah hantar pada grup tafakuh juga. Apa kita doa ni, kita ngaji ni, kita nak bagi manfaat pada kita nak manfaat orang lain juga. Kita nak ngaji, kita nak orang ngaji juga. Gitu. Niat dia macam itulah. Moga-moga. Jadi orang yang nak ke arah tu, nak ke arah belajar dan mengajar, memerlukan kepada kita Arab. Tapi orang yang hanya sekadar memadai dengan kitab Melayu saja, sekalipun dia rajin, antum fahamilah bahawa dia takkan boleh itu melainkan hanya untuk diri dia saja. Dia takkan mampu untuk mengajar. Gitu. Baik, untuk menjawab persoalan adalah makna at-tabarri itu atas sebab untuk kita panggil tabarri ni, kita panggil nak berlepas diri. Nak berlepas diri. Nak kata apa? Aku tak mampu ni, aku pelepah diriku ya Allah. Aku pelepah diriku, aku tak mampu untuk nak buat kebaikan ni melainkan dengan taufik kepada Hang ya Allah. Itu apa? Liajli at-tabarri. Lalu masuk faslun. Fasal yang baru. Arkanul Islami khamsatun. Arkan jamak pada rukun. Ruknun jamak dia arkan. Itu apa? Rukun-rukun. Rukun. Apa itu rukun-rukun? Syai'un dakhala fil mahiyah. Syai'un dakhilun fil mahiyah. Sesuatu yang masuk dalam benda.
benda tersebut. Seperti kita kata apa? Nak naik ke tingkat 2 perlukan kepada tangga, maka tangga itu syarat untuk sampai tingkat 2. Tetapi untuk berdirinya tegak rumah perlukan kepada tiang, maka tiang-tiang itu disemuakan rukun. Apa? Arkanul Islam, rukun Islam khamsatun. Betul ke rukun Islam ni 5 je? Tidak, rukun Islam ni banyaklah sebenarnya. Tapi ini apa? Rukun yang asas, yang tonggak besar bagi Islam ada 5. Faham? Muamalat Islam, perkahwinan pun rukun juga. Semua rukun Islam. Tapi kita apa? Arkanul Islam yang 5 ni apa? Arkanul Islam yang asas ada 5. Berapa? Apakah perkaranya? Syahadatu. Syahadatu. Apa syahadatu? Penyaksian. Penyaksian tu macam mana penyaksian tu? Makna penyaksian apa? Iktiraf kita. Iktiraf pakai lidah kita. Aku beriman. Apa? Ketaatan, kepatuhan guna hati kita. Kita tak petikai bahawa betul ke ni aku nak, betul ke Tuhan ni, betul ke Allah ni Tuhan. Kita tak petikai dah macam tu. Kita yakin dah. Yakin dengan sabit bahawa Allah lah Tuhan ku. Gitu. Dan juga ikrar kita dengan hati. Lalu penyaksian anla bahawa tiada. An tu bahawa. Gitu. Anla bahawa tiada. Ilaha Tuhan. Bahawa tiada Tuhan. Illallah. Illa apa? Melainkan Allah. Wa anna dan bahawasanya. Anna bahawasanya. Muhammad itu nama Nabi Muhammad SAW lah. Rasulullah, Rasul bagi Allah, pesuruh bagi Allah. Ini kita apa? Ini yang pertama. Jadi orang Islam tak perlu dah nak ucap benda ni. Tapi orang yang kafir perlu ucap. Kenapa orang Islam tak ucap lahir-lahir? Sebab dia dah mengikuti agama mak ayah dia. Tapi dia tak mengucap lagi. Memang tak mengucap. Tapi mak ayah dia dah tolong dia mengucap dah. Bila masa azan? Asyhadu an la ilaha illallah. Pagi betul. Nampak? Di sini ulama kata anak-anak orang Islam dah dikira sebagai Islam sekalipun tak mengucap. Tapi wajib tak mengucap dah hidup? Wajib lah. Bila? Setiap masa sembahyang tahiyat akhir wajib mengucap. Tak. Itu tak gitu. Jadi apa? Itu maknanya syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu rukun yang pertama gitu. Lalu rukun yang kedua wa iqamus shalah. Dan iqam tu apa? Mendirikan. Sebab tu kita sebut iqamat. Apa iqamat? Iqamat tu apa? Mendirikan. Dirikan solat. Bila dirikan solat dia pun Allahu Akbar. Allahu Akbar ni iqamat yang selepas azan tu. Itu dinamakan sebagai apa? Petanda nak masuk waktu solat dah. Qad qamati solah, sungguh telah berdiri sembahyang. Itu apa? Qad itu apa? Hampir-hampir nak dirikan sembahyang. Gitu. Mana gitu? Faham? Jadi kat sini sebab itulah dipanggil qamat tu kita panggil dengan nama iqamah. Sebab apa? Mendirikan. Tapi azan kita tak panggil qamat. Kenapa? Azan maknanya i'lam, nak bagi tahu orang dah masuk waktu. Sedangkan iqamat ni apa? Mendirikan. Dia ucap benda tu sebab apa? Waktu tu dah nak mendirikan solat. Gitu. Faham? Baik, seterusnya wa iqamus solah, dan mendirikan solat, iaitu solat yang diwajibkan. Apa solat yang 5 lah? Yang 5 tu zuhur, asar, maghrib, isyak dan juga subuh. Gitu. Wa ita'uz zakah. Wa dan ita. Ita tu bukan ita yang pelajar kelas kita ita budak. Ini ita. Ita ada hamzah. Ita itu apa? Mendatangkan. Apa kata ata yati? Ita. Mendatangkan. Mendatangkan apa? Mendatangkan az-zakah. Mendatangkan zakat. Apa makna mendatangkan zakat? Iaitu apa? Mengeluarkan duit zakat dengan kadar yang tertentu daripada orang yang tertentu, diberikan kepada orang yang tertentu. Gitu. Yang dia bahaslah sikit dalam ni. Sikit je dalam ni. Wa saum, dan saum tu puasa. Saum puasa. Dan puasa Ramadana, dan puasa Ramadan. Bila nak puasa tu sekali ke 2 kali? Sekali je. Tapi setiap tahun lah. Gitu. Bila apa? 30 hari setiap tahun. Jangan puasa pula setiap hari sampai setahun tu, tak. Sekali je. Bila? Dalam setahun sekali kita akan puasa. Tahun depan
puasa lagi sekali. Faham lagi tu. Wa hajju ataupun wahijju. Dua-dua wajah boleh baca. Tapi yang masyhur dia adalah baca dengan wahijju. Dia akan datang lah. Wahijju. Wahijjul baiti. Dan haji ke rumah. Apa haji ke rumah? Apa? Menuju kepada rumah. Rumah mana? Al-bait tu apa? Bait tu makna kata Kaabah. Bait tu maknanya ialah Kaabah. Al-bait tu rumah. Tapi makna al-bait rumah kat sini ialah Kaabah. Kenapa nak pergi ke sana? Li'ada'in nusuk, untuk nak melakukan ataupun untuk nak menunaikan ibadah. Gitu. Bukan pergi haji saja. Pergi haji buat apa? Aku pergi haji suka-suka nak jalan-jalan. Maka tak edi ya. Gitu. Tapi apa? Kenapa nak pergi ke Mekah ni ada apa? Nak pergi buat ibadah. Itu apa? Haji, umrah, gitulah. Man tu apa? Sesiapa. Istata'a mampu. Boleh. Ilaihi tu apa? Kepadanya. Kepadanya mana tu? Kepadanya al-bait, kepadanya rumah Kaabah tadi tu, sabila jalan. Nak kata apa? Siapa yang mampu pergi untuk menunaikan haji ke apa? Ke bait. Maka di sinilah menjadi wajibnya. Jelas ke itu? Gitu. Jadi kat sini kalau orang tu tak mampu nak buat haji, adakah dia wajib pergi haji? Tak wajib tak wajib. Lalu ada orang akan kata macam ni. Dia orang kata macam ni, dia orang kata, tengoklah. Beli kereta mampu. Beli motor mampu. Buat rumah mampu. Pergi haji tak mampu. Pergi umrah tak mau duit. Pasal apa? Kita kata sabar. Rumah, kereta, motor di antara keperluan zaman yang mana orang tak lari pada tu. Kena. So, tak termasuk dalam kategori tu. Jadi kita cari kereta, cari motor, baru kita pergi haji. Ni yang kata, Allah, tak payahlah beli kereta lagi, tak payah motor. Tak, belilah. Sebab kita faham. Ada orang-orang awam dia akan kata, tak, kalau kita ada duit, kita jangan beli berapa lagi. Itu hak dia lah, hak dia. Hak dia. Tapi untuk orang yang mana ada duit, dia beli kereta dulu, dia beli motor dulu, baru dia nak pergi buat umrah haji, maka kita kata tak salah. Kenapa tak salah? Di atas jalan fiqhnya, benda ni dikedepankan. Kenapa? Haji wajib. Tetapi haji bukanlah wajib secara mutlak macam solat. Haji wajib jikalau mampu, jikalau tak mampu tak wajib. Gitu. Oh, ini pula dah ni. Kalau gitu kita tutup dah masuk azan kat sini. Dah masuk azan, di sini nak masuk azan, jadi kita tutup kat sini. Moga-moga kalau yang tak faham tu boleh tanya dekat saya kat grup, insya-Allah. Dan yang ni kita akan upload masuk YouTube, dan yang faham tu alhamdulillah lah, alhamdulillah. Minggu depan kita mulakan lagi insya-Allah. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.